السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana masih lagi diberi peluang dan ruang untuk berkumpul pada malam yang barakah ini di bawah Ta'atul Ridwan. Okey. Sebelum memulakan majlis, Ana menjemput Luqman Nur Hakim untuk membacakan doa. Majlis mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أعن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأربعين الحساب. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأمنا كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Luqman Nur Hakim. Seterusnya Ana menjemput Muhammad Redha Afkan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Sesungguhnya terhadap itu seburuk-buruk tempat minta dan tempat kejayaan dan termasuklah hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Orang-orang yang apabila menafkahkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula berikut di antara tujuan dan segala macam. Dan orang-orang yang tidak menyebutkan Allah dan sembahan lain
tidak membunuh orang lain yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan itu semua mesti ada mendapat hukuman yang berat, yakni akan dipadankan azab dunia pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta membuat kebaikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa yang bertaubat dan membuat kebaikan, sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang membuat perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga penghormatan diri. Dan orang-orang yang apabila diberikan peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tinggi dan buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada Muhammad Ridha Affan atas bacaan Al-Quran sebentar tadi. Baik, sebelum anda memulakan agenda seterusnya, semua ada kena ikut ceramah kita pada malam ini? Tak kena, okey. Jadi anda akan menyebutkan serba sedikit latar belakang Dr. Nur Azman ataupun Ustaz Nur Azman. Beliau salah seorang pengurusi dan pengasas Angkatan Sukarelawan Rakyat. Beliau juga pengasas Haluan Palestin, Lifeline for Gaza Malaysia, LL4G. Beliau juga mantan pensyarah UIA, iaitu Universiti Islam Antarabangsa, dan beliau lahir di Johor. Dengan segala hormatnya mempersilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah dapat kita bertemu pada malam ini dengan penyusunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun mungkin pertemuan pada malam ini sebahagiannya mungkin baru tahu dan sebagainya, tapi alhamdulillah kita diberikan kepada pada malam ini kepada kita untuk sama-sama bertemu, dan alhamdulillah dalam suasana yang soleh insya-Allah. Baik, pertama-tama mungkin sebelum memulakan perbincangan, saya ingin mengajak kita sama-sama bermuhasabah untuk kita meneliti kehidupan kita selama kita dah berada di masdar di sekolah kita ni. Adakah kita meningkat, kehidupan kita ni meningkat ke sama aja? Kalau sama aja, maka rugilah kita. Kalau ada peningkatan, alhamdulillah. Dan peningkatan tu ada banyak peningkatan. Peningkatan dari sudut perasaan, syuur, rasa hati kita. Peningkatan dari sudut tasawur, ilmu kita, pengetahuan kita, pengalaman kita. Peningkatan dari sudut mas'uliyah,
kepertanggungjawapan kita, kemampuan kita untuk melakukan sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang lebih baik, tanggungjawab yang lebih banyak. Tetapi dalam banyak-banyak peningkatan tu ada satu peningkatan yang kadang-kadang kita terlupa, yang kita nak kena selalu semak dalam kehidupan kita, terutamanya pada zaman kita berada di sekolah menengah ni, di peringkat menengah. Kerana di peringkat menengah inilah perkara yang penting kita nak membina asas prinsip hidup. Asas prinsip hidup secara langsung kita nak bina di sekolah menengah. Banyak ataupun ramai kawan-kawan, abang-abang, kakak-kakak kita yang oleh kerana di sekolah menengah dia lalui Quran, dia lalui hadis, dia lalui kelas, dia lalui usrah, program, katibah dan sebagainya, tetapi rupanya tidak meningkat. Ataupun kalau meningkat, dia meningkat tetapi tidak meningkat dengan suatu yang seimbang, yang tawazun, seimbang. Akhirnya masuk universiti kandas. Bukan kandas dari sudut kehidupan pelajaran dia, bukan kandas dari sudut tak dapat A ataupun tak boleh belajar, tapi terkandas dari sudut tarbiyahnya, peningkatan hidupnya. Ada satu kisah seorang pelajar daripada salah satu sekolah agama yang terkenal di negara kita ni. Tak payahlah sebut mana, tapi bukan masdar lah, tempat lain. Dia Allah izin antara pelajar yang terpilih untuk belajar di luar negara. Pergi ke luar negara, pergi ke Amerika, sampai kat sana semua pakat panggil dia ustaz. Semua pakat panggil dia ustaz sebab dia sekolah agama. Boleh baca Quran sedap, boleh bagi tazkirah, boleh kita kata jadi imam, begitulah. Tetapi Allah izin oleh kerana peningkatan tarbiyahnya tidak seimbang, maka bila dia pergi ke universiti, anasir-anasir jahat tadi, anasir-anasir jahiliyah tadi masuk dalam kehidupan dia. Akhirnya daripada seorang yang dipanggil ustaz, dia tukar jadi playboy. Playboy tahu playboy? Siapa tahu angkat tangan? Siapa tak tahu angkat tangan? Siapa tak tahu angkat tangan? Adalah 2-3 orang yang tak tahu. Playboy ni dia jadi orang laki-laki yang dipergunakan dan mempergunakan, kan, dia punya ketampanan dia tu nak cari wanita perempuan, nak bermain-main dengan mereka sampai peringkat berzina. Jadi daripada sekolah agama, daripada sekolah yang ada Quran, yang ada didikan Islam, ada usrah, ada katibah, qiyamul lail, ada Quran, sampai ke universiti, hilang. Habis. Kalau dekat masa musim panas, sana ada musim panas, musim sejuk di Amerika. Kalau masa musim panas tu, dekat tepi kolam renang tu, orang putih duduk bersidai kat situ, baring, sunbathing, mandi matahari. Tiba-tiba dia yang gelap gelita pun mandi matahari juga. Orang putih mandi matahari nak bagi kulit dia coklat-coklat sikit macam Melayu. Ini Melayu gelap-gelap hitam legam tu nak sunbathing juga sebelah orang putih. Tu ustaz sekolah agama. Jadi kenapa? Kerana masalah dia tidak melalui tarbiyah, proses tarbiyah dengan betul. Mungkin di luarnya ada kopiah, mungkin di luarnya ada tudung labur, mungkin di luarnya ada purdah, mungkin di luarnya ada jubah, ada janggut, tetapi hatinya jauh daripada Allah. Hatinya rasa berat daripada Allah, berat daripada Quran. Baca, hafal, tetapi semua terpaksa buatlah juga. Kenapa? Kerana dah ustaz suruh, ustazah suruh. Buatlah juga kerana mak hantar pergi sekolah. Buatlah juga kerana kita ingat, kalau tak buat nanti malu. Rupa-rupanya bila hati kita tak mau kepada hidayah Allah, tak mau diproses, kita tak akan dapat pelajaran pendidikan dan tarbiyah.
Ya, sebab itulah malam ni saya nak mulakan dengan satu perkara yang paling penting daripada mereka yang nak duduk dalam tarbiyah, iaitu hendaklah mereka meneliti hati dan jiwa, supaya hati dan jiwa itu betul-betul halus, peka bersama dengan tarbiyah. Sekiranya hati-hati itu, jiwa-jiwa itu tidak peka dengan tarbiyah, untuk meningkatkan iman, untuk meningkatkan perasaan-perasaan yang terikat dengan Allah tadi, maka duduk dekat masdar, duduk dekat matri, duduk dekat mana-mana sahaja, walaupun di sekitarnya ada tarbiyah, di sekitarnya ada proses-proses yang berjalan, tetapi bila jiwa kita tidak berjalan, tidak disentuh, tidak meningkat, maka sampai satu waktu nanti Allah akan uji kita. Dan bila Allah uji kita, kita akan terkandas. Bukan ujian SPM, bukan ujian-ujian yang kita belajar dari sudut pelajaran kita tadi, tapi ujian kehidupan. Pernah dikisahkan seorang pelajar antara top student di negara kita, pergi belajar juga di Amerika, pergi ke salah sebuah negeri yang sejuk, antara top student, akhirnya Allah izin terkandas, akhirnya keluar Islam. Lebih hebat lagi, ada seorang daripada pelajar-pelajar kita juga yang pandai, yang cerdik ni, yang pergi luar negara, sampai satu peringkat, bila nak balik tu, dia belilah barang-barang hadiah untuk mak dia, ayah dia semua, nak balik Malaysia, luar negara kan. Bila malam tu siap-siap semua, bila besok pagi lebih kurang pukul 8, pukul 9 pagi tu nak pergi ke airport, nak nak bersedialah, nak naik kapal terbang, nak balik ke Malaysia. Masa tu bukan KLIA, masa tu lapangan terbang Subang antarabangsa, lapangan terbang antarabangsa Subang. Tiba-tiba pintunya tertutup, tak buka-buka, senyap aja. Kawan-kawan panggil tak buka-buka. Akhirnya terpaksa dia pecah pintunya. Pecah sebab apa? Kalau tak nanti terlambat, tak boleh nak naik kapal terbang dah, tertinggal. Pecah-pecah, tengok rupa dia gantung diri dia. Bunuh diri. Orang Melayu, orang Islam, bukan tak ada agama, ada agama, tetapi jiwanya kosong, jiwanya takut pada makhluk, takut, malu kepada keluarga dia sebab dia tak dapat keputusan yang baik. Akhirnya dia bunuh diri. Pelajar Muslim, pelajar Malaysia yang pertama bunuh diri di Amerika Syarikat, bunuh diri gantung. Kenapakah perkara itu berlaku? Bukan tak belajar agama Islam, bukan kita kata tidak ada keluarga-keluarga yang Islam, tetapi apabila tarbiyah tidak berjalan, tarbiyah tidak berkesan, proses tidak meningkat, proses yang ada dalam tarbiyah tak berjalan, kita dapat teori aja. Bila sampai masuk universiti, Allah uji dengan kesusahan, Allah uji dengan kesenangan, Allah uji dengan kemewahan, Allah uji dengan wanita bagi laki-laki, laki-laki bagi wanita. Allah uji dengan keseronokan jahiliah, akhirnya tumpas. Ini pada malam ni kita nak mulakan dengan melihat hati kita, jiwa kita. Adik-adik sekalian, marilah kita tundukkan hati kita, tengok balik. Maka kita nak melihat dalam hati kita ada tak satu perasaan yang sensitif, yang peka, yang halus berkenaan dengan akhlak-akhlak kita. Jadi tanda proses tarbiyah berjalan, tertingkat tasawurnya, tertingkat syuurnya, tertingkat mas'uliyahnya. Tanda tadi ialah tertingkatnya akhlak dan adab. Akhlak dan adab tertingkat, maka bermakna apa yang kita lalui tadi dengan pemikiran kita, ilmu yang ada, dengan perasaan sentuhan-sentuhan hati kita, dengan hafalan-hafalan Quran kita, dengan tafsir-tafsir yang kita baca, dengan suasana bi'ah salihah yang kita cuba wujudkan di tempat kita, barulah ada kesan. Selagi tidak lahir akhlak, selagi tidak lahir adab di dalam kehidupan kita sebagai pelajar, terutamanya di sekolah menengah peringkat sekondari ini, maka selagi itulah tarbiyah belum berjalan. Walaupun ustaznya tiap-tiap hari bagi tazkirah, walaupun baca Quran tiap-tiap hari, hafal Quran, tapi kalau akhlak kita, adab kita
kehalusan hati kita untuk bersama Allah tidak tertingkat, maka rupa-rupanya proses tarbiyah belum berjalan. Dan bila proses tarbiyah belum berjalan, kita takut kita menjadi orang yang tertipu dengan diri kita sendiri. Kita ingat, oh aku dulu tak pakai jubah, sekarang dah pakai jubah. Aku dulu tak pakai kopiah, sekarang dah pakai kopiah. Aku dulu tak hafal Quran, sekarang dah hafal Quran. Dah boleh qiyamul lail. Oh, kita ingat kita dah settle, dah okey. Rupa-rupanya bila Allah uji, keluar saja daripada masdar, lepas tingkatan 5 masuk ke perayu, masuk ke matrikulasi, masuk ke universiti, ataupun mungkin pergi ke tempat-tempat yang lain. Tiba-tiba Allah uji dengan kehidupan yang sebenar, maka tewas kita dengan ujian tersebut. Maka sebab itulah setiap saat, setiap detik, setiap minit kita berada dalam madrasah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cuba hidupkan di masdar ini, hendaklah kita hayati sungguh-sungguh. Boleh ke adik-adik sekalian, anak-anak sekalian? Boleh ke? Insya-Allah. So macam mana kita nak hayati tarbiyah kita? Hendaklah yang pertama sekali kita rendahkan diri kita pada kebenaran Allah. Kita rendahkan diri kita kepada kebenaran Allah. Kenapa? Kerana kalau kita tidak rendahkan kepada kebenaran Allah, kadang-kadang yang tegur kita tu adik tingkatan 1, kita dah tingkatan 5, nak graduate dah. Kita abang, senior, tiba-tiba yang tegur tu tingkatan 1, abang, kenapa abang buat macam ini? Ini kan tidak syarak. Kan? Tiba-tiba kita rasa, aku tingkatan 5, aku lebih tahu, engkau apa tahu? Engkau tingkatan 1, tidak ada ketundukan kepada tarbiyah. Tidak ada ketundukan kepada al-haq, iaitu kebenaran Allah. Maka bila kita lihat berlaku ujub, berlaku riak, berlaku sombong, takbur dalam hati kita, maka tarbiyah tak akan masuk. Walaupun kita dah hafal Quran 30 juz. Ada seorang pelajar sekolah MRSM, pelajar top 10 Malaysia SPM, Masya Allah, hebat. Pergi ke Amerika, American Top University, American Program ATU, American Top University. Pergi ke universiti tempat saya belajar pada masa itu, saya masih belajar. Belajar kat situ, dapat panggilan 2 orang nak datang. Daripada pelajar MRSM, American Top University, terus daripada SPM, tak keluar keputusan, dah terbang flight dah ke US. Terus masuk universiti, belajar bahasa Inggeris sekejap, terus masuk universiti. Masuk universiti, saya jemput dekat airport. Jemput dekat airport, tengok seorang ni daripada MRSM, tak apalah sebut MRSM mana, nak tunjukkan bahawa pelajar sains. Dia menghafal pada masa itu 15 juz. Dah hafal 15 juz dan dia boleh hafal lagi dengan cepat. Nampak dia, keadaan dia tu dengan kopiah putihnya, dengan nampak bersih wajahnya, tawaduknya. Saya kata alhamdulillah, Allah hantar juga orang-orang yang boleh memimpin di universiti ini, memimpin pelajar-pelajar. Ada Islam lah begitu. Tuan-tuan dan anak sekalian, tiba-tiba bila masuk sampai ke universiti, mula belajar semester pertama. Mereka berdua tadi, American Top University, the best among top best student di Malaysia, SPM, pergi sana, first semester pertama dibuang dari universiti. Menjadi pelajar Malaysia yang pertama kena buang daripada universiti. Kena buang daripada universiti. Di sinilah kita lihat bagaimana seorang yang pandai, bukan saja pandai, tetapi dia juga merupakan seorang yang menghafal Quran 15 juz dia hafal pada masa itu. Masih lagi terperangkap dengan jahiliyah. Habis. Dia punya point average itu tak sampai 1.05 pun tak sampai. Dibuang terus. Sedangkan dia program American Top University bukan calang-calang program. Akhirnya dia dihantar, disuruh balik. Dia suruh balik ke Malaysia, dia malu, dia tak nak balik, dia malu, dia orang miskin. Kalau balik dia kata apa aku nak buat. Akhirnya dia bekerja di sana secara illegal. Illegal apa? Cara tak ada permit, tak ada kebenaran. Dia bekerja sambil dia belajar balik, sambung balik buat sekolah menengah semula di Amerika, dan akhirnya dia masuk semula ke Amerika.
masuk semula ke universiti. Dia menyesal lah. Tetapi nak sebut sini, menjadi orang yang pertama dibuang daripada universiti. Ini bukan pelajar-pelajar sebarang-sebarang. Orang yang cerdik, orang yang ada Quran dalam hatinya, dalam pemikirannya. Tetapi apabila proses tarbiyah tidak berjalan, proses tarbiyah tidak menyentuh hati, proses tarbiyah tidak memberikan kekuatan padanya, peningkatan kepadanya, akhirnya mereka tewas. Walaupun dah masuk universiti, American top university, tak cukup satu semester habis, dia dah keluar. Ya, sebab itulah pada malam ni saya nak mulakan. Jahilnya kita, bodohnya kita sebagai seorang murid, sebagai seorang mutarabbi, orang yang dididik dalam tarbiyah. Bodohnya kita apabila kita tidak sedar kita ada adab-adab yang jahat ataupun tidak baik adab kita. Maka apabila kita melihat dalam diri kita ada perkara yang tidak baik, adab yang jahat ataupun akhlak yang jahat ataupun sikap yang jahat, dan sekiranya sikap itu kita tidak boleh baiki dia, kita tak boleh tingkatkan islah dia, maka itu akan menyebabkan kelambatan dan kebaikan datang kepada kita. Kita ingat tak apa, depan abang-abang aja kita buat baik, baca Quran lah, kan, baca buku lah, study lah. Tapi bila seorang-seorang, bila tak ada orang, kita buat macam-macam. Kita ingat bila depan dengan guru aja, ustaz aja, ustazah aja, kita buat baik. Tetapi bila kita di belakang-belakang seorang-seorang, kita buat jahat. Kita ingat di dalam sekolah aja, di dalam madrasah saja kita boleh buat elok, okey. Tapi bila balik rumah, bila duduk dengan kawan-kawan di rumah, kita ikut apa yang ada dalam arus. Kita ingat tak apa, rupa-rupanya setiap tingkah laku kita akan dihukum oleh Allah. Allah akan hukum kita. Apa hukuman Allah? Bila kita tidak memproses diri kita tadi, tidak melahirkan akhlak tadi, maka pada masa itu Allah akan lambatkan kebaikan pada kita. Jadi rupa-rupanya kita belajar tak dapat-dapat, kita cuba hafal Quran tak dapat-dapat, kita cuba buat sesuatu yang baik tak boleh-boleh, nak khusyuk tak dapat, nak ikhlas tak boleh, nak berbaik sangka tak boleh, nak berkasih sayang dengan sahabat-sahabat tak boleh. Rupanya ada akhlak kita, ada adab kita yang kita tak jaga, yang kita tak perhati, yang kita tidak perbaiki, yang kita tidak lakukan islah. Maka itu asbab keburukan dan kejahatan. Ya, sebab itulah terputus pertolongan Allah pada kita apabila kita putuskan diri kita daripada meningkatkan diri kita tadi. Bila kita putuskan diri kita daripada peningkatan dalam tarbiyah, maka pada ketika itu Allah putuskan pertolongannya. Allah putuskan apa yang sepatutnya nikmat yang kita dapat. Patutnya boleh bangun malam, boleh khusyuk semayang malam, boleh menangis ketika bertaubat, patutnya boleh rasa tenang baca Quran, patutnya tenang baca zikrullah, patutnya kita mudah belajar, mudah dapat, mudah menghafal. Tiba-tiba satu nikmat kita Allah tarik. Susahnya nak menghafal, susahnya nak bangun malam, susahnya nak faham pelajaran-pelajaran, susahnya nak buat. Rupa-rupanya ada dosa kita, ada mungkar maksiat kita, ada akhlak-akhlak, adab-adab yang kita tak jaga. Di sinilah Allah putuskan. Sebab itulah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, bagaimana Nabi gambarkan apa? Kalau seorang tu hari ini sama macam semalam, tak ada peningkatan, maka rugilah dia. Rugi kita. Kenapa kita rugi? Kerana sebenarnya kenapa kita tidak meningkat? Hari ini tak meningkat banding semalam kerana Allah hukum kita. Allah cabut peningkatan daripada kita. Allah cabut kita tak boleh ikhlas, tak boleh khusyuk, tak boleh islah diri kita. Kenapa? Kerana rupanya kita tak jaga adab-adab kita, tak jaga akhlak kita, tak meningkatkan kan apa yang sepatutnya berlaku. Proses tak berjalan. Inilah yang berlaku di kebanyakan tempat sekolah-sekolah agama. Walaupun dah hafal Quran tapi masih terlibat dengan zina. Baru-baru ni PKP, bila berlaku PKP 2 tahun yang lepas. 2 tahun yang lepas kan PKP, kita tak boleh pergi sekolah kan. Cuma cuti kan. Kita dapati ramai di kalangan pelajar-pelajar madrasah, pelajar-pelajar mahat tahfiz
yang terlibat dengan mungkar dan maksiat. Sampai ada di kalangan mereka yang terlibat dengan zina pun ada. Balik rumah, balik ke kampung, kan, terputus daripada tarbiyah. Terputus daripada Quran. Walaupun Quran dah dihafal. Quran dah hafal. Tapi Quran hafal, sekadar hafal aja, tak menyentuh hati. Jadi sebab itulah ini perkara yang amat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang murid, seorang pelajar, seorang mutarabbi yang ingin mendidik, yang ingin dididik diri kita tadi. Kalau tidak, kan, apa yang ada dalam kehidupan kita ini seolah-olahnya tidak ada kekuatan. Sebab itulah Allah gambarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum, atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak melihat apa yang ada pada tubuh badan kamu, luaran kamu. Allah melihat apa yang ada dalam hati. Jadi pada malam ni nak tengok yang tu. Kita nak tengok yang itu, barulah insya-Allah. Mudah-mudahan bila kita melihat peningkatan yang berlaku dengan peningkatan yang betul, maka insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu taala akan memberikan rahmatnya, barakahnya, kita dapat meningkat insya-Allah. Adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, insya-Allah saya nak kongsi sedikit dengan perkara yang sedang berlaku pada hari ini, supaya kita dapat melihat dunia, keadaan dunia. Dunia yang ada pada hari ini dalam keadaan yang huru-hara, kan? Kalau kita tengok setengah tempat hujan je, setengah tempat kemarau. Kalau di negara China, saya dapat berita sungai yang besar, sungai yang paling besar dah mula kering. Dah mula kering. Dua tasik air tawar, dua tasik air tawar yang boleh minum, air yang boleh guna untuk minum, bukan masin. Dua tasik air tawar yang besar sudah mula kering di negara China. Tadi saya dapat maklumat, kan. Lepas tu awan, awan ataupun langit, satu ketika dia berwarna merah, warna merah betul. Dan kemudian bulannya pun berwarna merah juga. Maka mereka yang pandai dalam ilmu falak, yang pandai mengkaji langit, daripada zaman-zaman terdahulu, tamadun negara China menggambarkan itu tanda-tanda akan berlaku satu perkara yang besar, bencana yang besar. Jadi bila kita tengok pula dekat negara kita ni, contohnya kita tengok di Kuala Lumpur. Tak sini saya tak tahulah tempat saya dekat Kuala Lumpur tu. Beberapa hari minggu lepas saya tengok, saya perhati awan gelap awan, gelap. Nak hujan lebat, gelap. Kemudian tak lama lepas tu hujan, turun lebat. Bukan sekejap, berjam-jam. Turun lebat hujan. Turun lama hujan turun. Lebat itu bukan lebat sikit, lebat betul. Sini pun ya kot ada lebat juga hujan. Kemudian selepas tu awan yang gelap tadi, bila lah hujan turun lama turun, dia cerah habis. Maknanya awan yang air tu dah habis lah ke atas, kan. Kita kata dah habis lah. Kita bimbang banjir. Kalau lama tu banjir, kalau turun tu lama mungkin sampai 2-3 hari banjir. Ini berkejam-kejam, malam, pagi, besok hujan lagi. Hujan, langit gelap. Kemudian hujan habis turun, cerah langit. Tak lama lepas tu, beberapa minit lepas tu, langit gelap semula. Gelap semula, tak lama hujan turun, lebat semula. Subhanallah. Bila tengok balik fenomena-fenomena ni, subhanallah, ni bukan fenomena biasa. Selalunya kalau langit yang dah gelap, bila dah cerah, dah habis airnya, tak ada lagi hujan dah. Kalau dia nak kumpul pun tunggulah lama sikit. Ini tak sampai berapa minit, dia tiba-tiba gelap semula. Dan kemudian turun hujan lebat. Ini fenomena yang berlaku ketika itu di Bangi. Saya tengok, saya perhati balik. Macam mana boleh hujan semula? Sedangkan langit tadi cerah, tiba-tiba gelap semula.
Jadi berlaku di tempat lain banjir. Di mana? Di apa namanya, di Pakistan banjir teruk. Begitu juga di kawasan-kawasan yang lain. Kemudian di setengah tempat pula kemarau teruk, kemarau. Di sinilah kita melihat bagaimana pada hari ini kita sedang berada dalam satu suasana yang mana suasana itulah suasana yang dekat dengan ujian-ujian yang besar. Jadi sebab itulah adik-adik sekalian dan anak sekalian, kita nak kena rasa bahawa hari ini kita boleh makan, boleh minum, boleh belajar, boleh baca Quran, boleh hafal Quran. Kita nak kena rasa kita ambil peluang segala yang Allah bagi ni, selagi boleh maka kita ambil peluang dia. Kenapa? Kerana zaman-zaman mehnah, zaman-zaman susahan sudah semakin dekat. Kita nak melihat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bacakan hadis Nabi ini, panjang, saya baca matan ni sajalah. Hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada kamu masa kenabian, pemerintahan Nabi atas kehendak Allah, kemudian masa itu pun habis, maka datang pula masa yang kedua, khilafah ala minhaj an-nubuwah. Lepas tu zaman khulafah ar-rasyidin, atas kehendak Allah masa itu datang dan berlalu, maka Allah pun hapuskan masa tersebut, zaman itu. Maka datang pula zaman mana raja menggigit, disebut raja-raja yang menggigit, mulkan afdal, iaitu atas kehendak Allah masa itu berlalu. Ini zaman Umayyah, Bani Umayyah sampailah Bani, last sekali apa? Last sekali. Siapa tahu? Mana kerajaan Islam yang terakhir sekali? Osmaniyah, Osmaniyah. Jadi zaman tu pun dah berlalu, kemudian Allah menghapuskannya, dan kemudian datanglah satu zaman dipanggil zaman diktator, raja diktator, ataupun pemaksa, dipanggil mulkan Jabbariyah. Jadi daripada kejatuhan Osmaniyah sampai hari ini kita berada di zaman mulkan Jabbariyah, iaitu kepimpinan pemerintahan yang memaksa. Maka atas kehendak Allah masa itu datang, maka lalu Allah menghapuskan, habislah masa tersebut, datanglah pula masa khilafah ala minhaj an-nubuwah, iaitu berlakulah kemenangan Islam. Islam menang dan kemudian berjalanlah sebagaimana keadaan seperti zaman khulafah ar-rasyidin, kenabian. Maka selepas itu Rasulullah diam. Jadi dalam hadis ini Nabi menggambarkan kepada kita tentang beberapa realiti semasa yang sedang berjalan, yang kita mesti faham. Kalau kita tidak faham, kita tidak akan kenal macam mana suasana yang ada, sehingga akhirnya kita akan terperangkap dengan masa tersebut. Berkata Amirul Mukminin yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, apa kata dia? Dia kata, siapa-siapa yang tidak mengenali keburukan jahiliyah itu, maka dia akan duduk di dalam perancangan jahiliyah. Di sinilah kita lihat bahawa rupa-rupanya kita sedang berada pada zaman di zaman di mana kita kata hari ini umat Islam dalam keadaan tidak boleh nak bangkit, tak boleh nak betul-betul kuat, buat apa-apa pun kena cantas. Kalau umat Islam kena apa dipanggil, kena serang, kena bunuh, kena aniaya, kena zalim, kita boleh tengok aja. Berlaku kat Palestin, tak boleh buat apa-apa. Berlaku kat Syria, tak boleh nak buat apa-apa. Berlaku kat Yaman, tak boleh buat apa-apa. Kita boleh tengok aja keadaan-keadaan yang ada. Dan di sinilah Allah gambarkan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis yang lain, la yunqadanna ural Islam urwatan fa kullaman taqadat urwatun tashabbas
tashabbasan nas billati taliha wa uluhun naqadan al-hukmu wal akhiruhun as-salah atau kama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Tali ikatan Islam akan putus seutas demi seutas. Setiap kali terputus, manusia akan bergantung kepada tali yang berikutnya. Yang paling awal, wa awwaluhun an naqdan al-hukmu, iaitu yang paling awal sekali ialah hukum pemerintahan. Jadi yang mula-mula sekali tanda tali dah jatuh. Dah jatuh ni ialah apabila pemerintahan dah jatuh. Maka pemerintahan dah jatuh pada tahun 1922, berlaku perjanjian Lausanne di Eropah, menyebabkan negara Islam Osmania dipecah-pecahkan. Dipecah-pecahkan, termasuklah Malaysia ni. Dulu tanah Melayu duduk di bawah juga Osmania, dipecah-pecahkan. Kita duduk bawah British, Indonesia duduk bawah Belanda, ada yang sebahagian Filipina di bawah Spanyol dan sebagainya. Campur-campur. Ada yang bawah Itali. Dipecah-pecah 1922. 1924 secara resmi Amirul Mukminin, khalifah yang terakhir, telah dipecat dan resmilah habis negara Osmania 1924. Jadi tali ikatan Islam satu-satu putus. Yang paling awal adalah al-hukmu, iaitu pemerintahan, hukum. Dan yang terakhir wa akhiruhun as-salah, salat. Jadi yang terakhir mengikut Rasulullah SAW yang akan menjadi penentu kepada tali Islam berjalan tak berjalan ialah as-salah. Baik, saya nak tanya dengan adik-adik sekalian. Kita ni sekarang ni dekat masdar, dekat sekolah ni, kita rasa berapa persen agaknya solat kita ni khusyuk? Solat kita ni khusyuk. Berapa persen? Cuba kita cek. Tak payahlah cakap. Cuba kita cek betul-betul. Berapa persen khusyuk? Fokus pada Allah. Kita dalam solat tu, kita mengagungkan Allah. Kita membesarkan Allah. Allahu Akbar. Terus putus, yang lain tak ingatlah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, lain tak ada. Kita mengagungkan Allah, kita merasa kehebatan Allah, kita merasa kemuliaan Allah dalam solat. Kemudian tak cukup dengan kita Allahu Akbar, merasa kebesaran Allah, kehebatan Allah, kita rasa pula kita hamba Allah, kita memerlukan Allah. Tawadhu' wa tadarru' kepada Allah. Kita rasa perlukan Allah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rendah diri kita baca. Ya Allah, dengan nama-Mu Ar-Rahman Ar-Rahim. Rendah diri rasa, bukan rendah diri, kita rasa memerlukan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita rasa kita perlukan Allah. Ya Allah, segala puji pada Engkau, segala yang hebat pada Engkau, semuanya. Ya Allah, aku ni hamba. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita baca Allah, nama Allah tadi kan, kita rasa sayang ke Allah. Jadi ni khusyuk. Sejauh mana kita boleh? Sejauh mana kita boleh? Jadi digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling akhir sekali terputus solat. Maknanya kalau solat kita dah tak boleh kita kontrol, dah tak boleh kita benar-benar jaga, khusyuknya ke laut, khusyuknya tak ada, ta'zim, membesarkan Allah tak ada, merasa hamba dalam solat, rasa perlu Allah tak ada, maka di mana solat kita? Maka solat ni yang terakhir. Kalau kita tak boleh jaga solat, tak rasa seronok solat, tak rasa benar-benar suka solat, rasa solat ni satu hiburan, menggembirakan kita, apa pun berlaku keliling kita, kita tak sedar dah solat, kita fokus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini solat, as-salah. Sebab tu Allah gambar apa? Wa aqimis salata li zikri. Dirikan solat, tegakkan solat untuk ingat aku. Jadi tiba-tiba dalam solat kita ingat yang lain. Jadi Nabi gambar apa? Kekuatan yang terakhir, ikatan yang terakhir solat. Kalau kita tak boleh jaga solat, tak dapat khusyuk solat, maka kita bimbang, kita akan terlepas
daripada ikatan Islam. Jadi sebab tu sekarang kita tengok balik. Ni hadis Nabi ni satu peringatan. Kenapa penting kita nak jaga benda-benda ini semua? Kerana daripada uraian ulama-ulama kita ni dah dekat sangat dengan hari-hari kebangkitan Islam. Hari-hari kebangkitan Islam. Maknanya rupanya Islam nak naik dah ni. Tetapi sebelum Islam naik, maka kita akan berhadapan dengan kemuncak fitnah. Kemuncak ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jumhur ulama yang mengkaji menggambarkan sebelum kebangkitan Islam, kita akan berhadapan dengan sekurang-kurangnya 4 tanda besar kiamat. 4 tanda besar kiamat. Yang pertama sekali, dalam hadis disebut ad-dukhan. Ad-dukhan ni apa? Asap. Siapa dah hafal surah ad-dukhan? Angkat tangan. Siapa dah hafal? Takkan seorang tak hafal, malu. Ada yang 3 5 dah hafal kot, tak hafal lagi. Kalau malu dah angkat tangan. Jadi ad-dukhan, lepas ni tengok surah ad-dukhan. Apa ad-dukhan ni? Yang pertama ad-dukhan, azab. Macam mana datang ad-dukhan? Macam-macam cara. Antaranya mungkin berlaku peperangan. Dekat sini, dekat laut tak? Sini dekat laut ni. Dekat berapa jauh dari laut? Siapa tahu? Berapa jauh? 100 km sampai 30 km. Kurang daripada 50 km. Subhanallah, tak jauh Tak jauh. Kita sebelah mana ni? Sebelah barat ke sebelah timur barat ni? Laut Andaman atas utara kan? Kalau berlaku apa-apa, salah satu sebab ad-dukhan, mengikut ulama yang mengkajilah, salah satu sebab mungkin daripada bom nuklear, mungkin, wallahu alam. Ad-dukhan, salah satu sebabnya daripada mungkin letupan gunung berapi, super volkanik. Salah satu sebabnya mungkin juga daripada meteor. Wallahu a'lam. Itu semua Allah punya kuasa. Itu asbab. Tapi semua sebab-sebab tu ada dalam pertimbangan para saintis sekarang. Maka ad-dukhan anytime. Yang kedua, Dajjal. Keluar Dajjal. Dajjal pun anytime. Dajjal ni anytime. Kan? Semua tanda-tanda keluar Dajjal dah ada dah. Semua tanda-tanda daripada hadis yang besar-besar dah ada. Korma tidak ada di Baisan, di Palestin dah berlaku. Mata air Zuhar kering dah berlaku. Kan? Tasik Tiberia kering dah berlaku sejak 2017, 2018. Lepas tu dia tambah air, dah kering dah, dia tambah air. Lepas tu apa nama lagi? Masjid Nabi menjadi Istana Putih dah berlaku. Banyak ni. Baik, antara yang besar-besar dah berlaku. Kemudian pada masa yang sama, orang Yahudi pun kata dah ada dah. Dah berlaku dah. Memang dia orang nak supaya Malik Mesayak ni keluar cepat. Malik Mesayak ni keluar cepat. Jadi salah satunya siapa? Sini boleh akses YouTube, boleh tengok YouTube, boleh. Cuba tengok perasmian Commonwealth. Dia menggunakan lembu yang besar. Maka sebahagian ustaz kata ni lembu Samiri, dia kata. Samiri ni lembu Dajjal. Tiba-tiba adalah satu kumpulan pula yang kata bukan lembu Samiri, ini lembu Birmingham. Birmingham punya lembu. Ke Binghamton. Birmingham punya lembu. Kan memang di situ memang dia lembu, dia punya pasar dia dulu lembu sebagai nak ingatkan balik. Tapi kita tengok sebelum tu banyak agama-agama yang sebelum ini
adalah agamanya berasaskan dengan imej lembu. Contohnya agama Hindu, lembu. Lembu. Agama Old Egyptian, lembu. Agama Sumerian, lembu. Jadi banyak lembu. Dan lembu tu sampai ke peringkat Europe. Jadi maknanya sebenarnya memang lembu ni adalah merupakan lembu. Kalau zaman Bani Israel dulu, zaman Musa, lembu yang digambarkan sebagai yang dibuat oleh Musa Samiri. Lembu yang dibuat oleh Musa Samiri, iaitu Al-Masih Dajjal digambarkan. Dia yang buat lembu tu dengan menggunakan ilmu yang ada pada dia, dan kemudian dengan menggunakan tanah yang pernah dipijak oleh Jibril. Dalam kisahnya itu, akhirnya lembu itu boleh bercakap. Dan pada bulan-bulan yang baru ni, kita dapat berita daripada Palestin, kan, Israel telah pun mengambil ratusan lembu-lembu merah yang kadar 2 tahun yang nak disembelih, dan kemudian darahnya itu akan dipersembahkan kepada Malak Messiah, iaitu Al-Masih Dajjal. Dia sembelihkan lembu tu di Baitul Maqdis dalam satu upacara, kemudian darah tu akan di anoint, dipanggil anoint, digunakan untuk pertabalan. Kan Malak Messiah dia akan sapulah pada tempat yang dia nak sapu tu, kan. Kemudian selepas tu dengan hajat, bila ratusan lembu merah yang nak dikorbankan ke Baitul Maqdis itu, dengan hajat supaya dia kata apa, supaya Raja Al-Masih, Malak Messiah turun segera. Dan mereka menjangkakan Malak Messiah untuk turun pada tahun 2024-2025. Itu yang mereka rancang. Jadi kalau Malak Messiah keluar 2024, 2025, dah habis sekolah belum? Siapa yang dah habis masa tu? Siapa yang dah habis? Tahun 2004 dekat mana agaknya? UIA. Sebahagian kita nak habis dah ni, nak habis SPM ni. Tak lama lagi jadi bekas pelajar lah. Kan? Yang masih ni ada. Jadi kita dah tahun berapa sekarang ni? 2022. Kita dah 2022. So 2024 macam mana? Ini adalah perancangan Zionis, perancangan mereka. Kenapa? Kerana banyak telah berkata pimpinan-pimpinan mereka, antaranya Ehud Barak telah menyatakan, dia ni bekas presiden dia, Perdana Menteri dia. Dia kata apa? Kalaulah sekurang lebih kurang dia punya tu panjang. Kalaulah dia kata Malak Messiah tidak keluar selewat-lewatnya 2024, 2025, Israel akan hancur di bawah orang Islam. Dia sebut Malak Messiah, Raja Al-Masih kena keluar. Jadi sebab tu sekarang ni dia duk ratib, duk doa, duk zikir supaya Dajjal keluar, tiap-tiap hari. Kita hari ni hafal Quran kat sini. Kan, hafal pelajaran, hafal formula, fizik lah, kimia lah, semua kan. Yang dikata 5 ni, mereka buat apa? Mereka membaca doa-doa mengajak Malak Messiah keluar. Dan sebab itulah di sini, kan, siapakah akan menjadi sasaran kepada Malak Messiah itu? Sudah tentulah yang akan jadi sasaran itu ialah yang digambarkan orang-orang beriman. Jadi kesusahan akan menjadi besar. Saya nak sebut satu-satu kesusahan tu agak payah, agak masanya. Cumanya saya nak sebut dekat sini tentang beberapa perkara yang kita boleh ambil pelajaran. Yang pertama sekali, Allah gambarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'atat sanah man yujaddidu laha dinaha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah, sesungguhnya Allah akan membangkitkan, Allah akan menghantar ke atas umat ini ala ra'si kulli mi'atas sanah, di atas setiap permulaan kepala kepada 100 tahun, man yujaddidu laha dinaha, mereka yang akan, yang digambarkan tadi,
And innallaha yab'atsu li hadhil ummah. Allah akan membangkitkan pada umat ini mereka yang tidulaha, yang akan mentajdidkan dinaha, agamanya. Jadi jumhur ulama yang mengkaji, termasuklah pandangan daripada Dr. Yusuf Qaradawi rahimallah yang baru sahaja meninggalkan kita. Apa kata dia dalam kitabnya Kebangkitan Islam? Di tajdid yang dimaksudkan bukan tajdid agama dari sudut mazhab, dari sudut fiqh, dari sudut tasawuf, dari sudut ibadah-ibadah yang lain, tetapi tajdidnya ialah tajdid dari sudut kebangkitan Islam. Jadi pada hari ini kita nak kena rasa bagaimana rupa-rupanya kita sedang menuju pada kebangkitan Islam. Jadi sebab itulah kita nak kena faham bahawa zaman kebangkitan Islam tak sama dengan zaman ketika Islam. Ketika Islam dah ada negara Islam, maka pada ketika itu sebab dah ada Amirul Mukminin, dah ada pahlawannya kan. Dah ada dia punya ulama'nya yang boleh mempertahankan kita. Tapi ketika zaman Islam nak bangkit semula, fasa yang kelima yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, maka sudah tentulah persiapan perlu lebih hebat. Kita akan berhadapan dengan fitnah yang besar. Fitnah yang besar antaranya disebut sebagai fitnah ad-duhaima, fitnah yang gelap gelita. Fitnah yang gelap gelita. Apa gelap gelita ni? Salah satunya ialah kita akan melihat bahawa kita tak perasan pun kita sedang diuji, sedang diserang, sedang dalam fitnah, tak sedar pun. Macam sekarang lah, kita tak sedar. Alih-alih lentok aja tidur, tak sedar pun kita tertidur, betul tak? Orang sebelah pun tak sedar kawan sebelah tertidur kan. Dah cubit, dah pukul, dah apa kan, tak sedar juga. Maklumlah, malam nak buat qiyamul lail kan. Malam buat qiyamul lail tak? Buat? Oh, alhamdulillah. Antara perkara yang tak sedar apa dia? Perkara tak sedar kan, kelalaian, kelemahan, maksiat je. Tiba-tiba kufur je. Tiba-tiba syirik je. Tiba-tiba kafir je. Macam itu. Macam dengar ceramah juga, tiba-tiba tidur je, tak perasan tidur. Kita perasan tak kita tidur? Perasan pun kita kena. Apa contoh fitnah duhaimak ni? Apa contoh? Kalau kat sini tak boleh pegang handphone tak boleh pegang pegang masa-masa tertentu je kan. Boleh main game tak? Boleh, bila balik rumah main lah kan. Dekat masjid boleh main game? Boleh? Boleh? Main game tu fitnah. Main game tu fitnah. Kita tak perasan. Ujian. Main game tu. Betul ke kan? Rupanya main game tu. Kita tengok cerita, tengok movie, kan? Tengok movie, tengok cerita, tengok benda yang tak betul, tengok benda ni kan? Tengok movie tu fitnah. Kita tak perasan. Besok pagi kafir, akan sampai waktu dia tak sedar pun dia kafir, dia beriman. Contoh macam mana contoh? Kalau kat sini sekolah agama tak campur dengan bangsa. Kalau campur dengan bangsa bukan Islam, mungkin berlaku perhimpunan. Lepas perhimpunan, cikgu besar minta tolong ustaz baca doa, ustaz baca doa. Lepas ustaz baca doa, padri pula, Brother John, and please recite a prayer, kan? Master Hussein, boleh tak? Kenapa tak boleh? Kita mengiktiraf Tuhan Jesus mana boleh kan? Syirik boleh bawa murtad kan? Jadi tak perasan. Tak perasan. Ada orang main game. Ada tak? Ada tak?
Dah diharamkan. Kita pun tak, apa salahnya nak naik level. Baik, jadi banyak perkara-perkara yang menggambarkan yang boleh menjadikan kita ini terkena dengan fitnah dunia. Banyak lagi. Baik, jadi saya sebut kat sini antara kronologi kebangkitan. Dengar sini. Ini sebagai persiapan kita. Kalau Allah izin Dajjal turun zaman kita, Isa, dia akan jadi seperti Isa, dia akan datang sebagai Al-Mahdi, dia akan datang sebagai raja yang menyelamat. Dan ulama-ulama dunia yang bersama dengan mereka sokong dia, bagi hujah Quran, bagi hujah hadis. Inilah dia, kena ambil dia. Mudarat tak ambil, mudarat kita kena terima. Maka ramai akan sesat dalam government atau one world religion, agama satu dunia. Jadi kita akan menjadi sebagaimana yang digambarkan, orang Islam akan memegang bara api, dan kemudian selepas itu kita akan tengok ilmu akan diangkat, ulama-ulama. Maklumat daripada Kedah, padi yang ditanam sekarang ni hasilnya terlalu kurang ni musim ni. Sehingga kan sebahagian daripada petani-petani tak nak tuai padi pun. Kalau tuai lagi rugi. Dia biar padi kat bendang. Sebahagiannya. Sebahagian padi-padi ada penyakit. Dituai, dia bersama penyakit. Harga beras jatuh, harga padi jatuh. Dia kata rugi, dia kata. Dia tak nak tuai. Ini berlaku pada musim ini. Dan dijangka musim depan akan datang lagi teruk. Makanan akan ada masalah. Ini tak termasuk makanan daripada antarabangsa yang nak dibawa masuk ke Malaysia untuk diimport. Pun begitu juga. Peperangan Ukraine dengan Rusia menyebabkan dua pembekal gandum terbesar di dunia, Ukraine. Jadi kita akan berhadapan dengan macam-macam masalah makanan. Makanan akan ada masalah. Ekonomi akan ada masalah. Tahun depan mungkin kita akan berhadapan dengan masalah ekonomi yang teruk. Sekarang ni pun dah terasa dah. Jadi kita akan duit bukan dalam ringgit dah. Ringgit Malaysia akan tukar kepada rentas. Dia dah tak jadi dah ringgit Malaysia RM. Jadi rentas. Tahun 2024 akan ditukar. Semua digital. Tak ada dah duit kertas, duit shilling tak ada dah. Semua digital. Nak beli cendol, nak beli ABC kat belakang sana tu pun pakai QR code. Sekarang pakai apa sekarang? Pakai duit lagi kan? Tengok 2024 Malaysia dah tak nak pakai dah duit. Kenapa? Digital currency. Kenapa digital currency? Kerana dia nak kontrol semua pergerakan kita. 1 sen pun kita beli barang, dia tahu. Dan bila dia tengok, ini Masdar ni orang-orang nak Quran ni, orang nak Islam ni, orang nak ni, tak nak ikut Dajjal ni. Maka dia nak kosongkan, dia nak bankruptkan, dia nak mufliskan Masdar. Hanya dengan satu tekan, satu titik, satu tekan, satu jari, habis kosong akaun Masdar. Dia boleh buat kalau dia nak buat. Maknanya apa? Maknanya ekonomi akan menjadi teruk. Masa tu nak makan pun susah. Bukan tak ada makanan. Makanan ada, makanan dia. Maka dia pun kata, kami boleh bagi satu kepala RM3,000. Dalam satu rumah, isi rumah kita boleh bagi RM6,000. Tapi tak panggil ringgit dah, dia panggil rentas. Ataupun SDR, international. Dia bagi 6,000 SDR unit, maka kita kata, wah banyaknya 6,000. Tapi nak beli, bukan makanan-makanan yang kita tanam dan ternak. Kata Bill Gates, apa yang kita ternak, lembu, kambing, ayam, semua tu tak dibenarkan. Tak dibenarkan ternak. Kenapa? Najis, ayam, itik dan sebagainya ni mencemarkan alam, dia kata. Tak payah ternak. So macam mana dapat daging? Ada teknologi daripada lab, daripada makmal, kita boleh buat daging. Boleh buat daging. Dah ada tak sekarang? Dah ada dah dekat KFC. Chickenless. Kita makan yang daging tapi bukan daging. Daging yang dibuat di makmal. Jadi dibuat. Kami bagi kamu 6,000 rentas
ataupun SDR, maka kamu guna. Okey, 1,000 untuk beli daging. Daging siapa jual? Bukan daging kat pasar yang sembelih-sembelih ni, tak, daging yang buat di makmal. Makan daging tu. Siapa yang degil nak ternak juga, kita potong, tak lebih duit dah, habis. Kita sekat dia. Maka akhirnya kita akan duduk di bawah kepimpinan dia 100%. Bila dia pegang duit, dia pergi pegang semua benda. Ini tak termasuk lagi digital ID yang akan dimasuk dalam badan kita. Jadi makin lama makin susah dia akan kontrol. Pada masa itulah iman. Pada masa itulah kan iman kita dicabar. Kamu nak ikut tak agama One World Religion? Iaitu agama yang mengiktiraf seluruh agama itu sama. Agama itu betul. Maka kalau kamu ikut yang itu, baru kami boleh bagi kamu duit. Tak nak ikut, tak bagi duit. Tak ada duit, nak beli apa? Nak beli makanan macam mana? Keadaan negara, ekonomi dah teruk. Hutang saja ada 1 trilion sekarang ni. Hutang Malaysia 1 trilion. Kita akan duduk di bawah satu kekuasaan. 2023 makin susah. Digambarkan 2023 akan ada masalah ekonomi paling berat di dunia. Kita nak kena bersedia dah daripada sekarang. Sebab tu kita kena mula prepare perkara-perkara yang sepatutnya kita buat. Kemudian 2024 dia akan kontrol ekonomi 100%, digital currency 100%, digital bank central bank digital currency. Kemudian selepas tu dia akan buat pula digital ID. Game over, kata Klaus Schwab, World Economic Forum, game over, dikontrol semua. Boleh tak kita hidup tanpa duit sekarang? Boleh tak? Nak beli barang, Bitcoin pun akan diharamkan. Bitcoin pun habis. Semua yang dibuat, semua dia boleh habiskan. Dia boleh kontrol semua. Baik. Untuk itu, apakah sebenarnya kekuatan kita? Kekuatan kita perlu bangkit. Kebangkitan yang sebenar, yang pertama sekali, tak boleh lari. Mestilah kebangkitan iman. Amal, itu nombor 1. Nombor 1, kita sementara kita boleh ni, marilah sama-sama kita bangkitkan iman. Iman ni apa? Macam mana nak bangkitkan iman ni? Nombor 1, kita bersihkanlah hati kita. Hati kita. Iman terletak dalam roh, dalam hati. Dalam tarbiyah dia ajar kita, macam mana nak bersihkan hati, kita membuang perkara yang merosakkan. Kita buang perkara itu, lebih diutamakan daripada kita menambah yang baik-baik. Jadi tengok dalam diri kita, mana benda yang menyebabkan kita jauh daripada Allah? Mana perkara yang menyebabkan kita tak boleh khusyuk, tak boleh ikhlas? Ada tak kepahaman kita? Ada tak perasaan? Doa ni mustajab, insya-Allah. Tapi doa ni mustajab apabila kita baca doa ni bersama tauhid yang benar. Tauhid yang benar, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ringkas saja. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita baca doa tu, kita minta pada Allah, ya Allah, aku minta izin untuk berdoa. Aku minta izin untuk, sebelum baca doa, minta izin aku untuk berdoa dengan kekuasaanmu dan kebesaranmu. Sebelum minta doa, minta izin ke Allah. Nombor 1, rendah hati ke Allah. Lepas tu baca doa macam biasa. Bacalah doa macam biasa. Di akhir doa tu, bila dah wassallallahu wasallam Muhammad dah kemudian alhamdulillahirabbil alamin, dah habis tu, ya Allah, aku berdoa dengan kekuatanmu, kekuasaanmu, dengan izinmu, dengan kehendakmu. Aku berdoa ni adalah doa yang kau izinkan. Jadikan doa ini kehendakmu, ya Allah, kehendakmu. Doa ni kehendakmu. Minta ke Allah. Kemudian jadikan kepada kita semua ini
apa doa kita itu doa yang kehendak doa ni kehendakmu ya Allah, macam itu. Kita rendahkan diri kita ke Allah. Intinya apa? Rendahkan diri. Jadi bila doa ni jangan doa aja. Doa bersama perasaan, rendah diri ke Allah, mengaku kita lemah, mengaku kita kurang, mengaku kita tak ada apa-apa, hanya Allah sahaja. Orang yang berdoa dengan keadaan hati yang menyerah, rendah diri kepada Allah, minta sungguh-sungguh kepada Allah, bergantungan sepenuh pada Allah, maka doa itu mustajab. Ini 3 kata 5 ni cuba buat. Minta ke Allah. Doa-doa yang mustajab. Tetapi dia mesti bermula dengan proses iman. Mesti bermula dengan proses iman. Dan kemudian yang kedua, kebangkitan akhirat. Kita nak menjadikan matlamat kita akhirat. Matlamat kita meletakkan akhirat sebagai matlamat kehidupan kita. Jadi kita nak melihat sesuatu dengan pandangan basirah iman, pandangan iman. Saya buat ni untuk mendapatkan kesempurnaan akhirat, mendapatkan redha Allah, bukan matlamat dunia. Dunia tu kalau Allah bagi, itulah yang kita terima. Tapi akhirat, maka kita bersungguh-sungguh berusaha, belajar sungguh-sungguh. Kenapa? Belajar untuk akhirat. Belajar untuk dapat syurga yang paling baik. Belajar jadi jihad. Belajar jadi satu perjuangan. Jadi kita pun hidup dengan kebangkitan akhirat. Kemudian kita hidup bersama dengan sunnah. Kebangkitan sunnah. Apa yang kita buat mesti sunnah, mesti ada sunnah. Contoh, kalau berpakaian, apa sunnah berpakaian? Apa sunnah berpakaian? Tutup aurat sudah berpakaian. Tutup aurat sunnah. Sudah berpakaian, bukan berpakaian kerana yang lain. Jadi kita hidup bersama sunnah. Lagi banyak kita hidup bersama sunnah Nabi, lagi banyaklah tarbiyah akan menguasai kehidupan kita. Jadi sunnah ni penting. Penting. Dan kemudian yang lain-lain lah, insya-Allah kalau ada kesempatan kita boleh sambung. Jadi 3 perkara. Yang pertama al-iman wal amal, kita nak bangkitkan. Bangkitkan bukan main-main, bangkitkan. Yang kedua, kita nak bangkitkan dari sudut akhirat kita, matlamat akhirat kita, kesempurnaan akhirat kita. Dan yang ketiga ialah kita nak bangkitkan kehidupan kita mesti mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala aspek. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita boleh tunjuklah. Saya tak tahu ada apa ni skrin kalau tak boleh tunjuk beberapa perkara yang penting, tapi tak apalah, insya-Allah next time. Jadi sebenarnya apa yang kita nak gambarkan, kita hidup di sini tetapi perjuangan dan kebangkitan sedang berlaku di seluruh dunia. Anak-anak di Palestin, di Gaza yang berjuang, yang bersama dengan perjuangan 90% sudah pun menghafal 30 juz. Anak-anak muda kat sana. Kalau dalam satu rumah ada 15 orang anak, 17 orang anak, ramai anak-anak di Gaza tu satu rumah kan. Kalau satu rumah tak ada seorang hafal 30 juz, menghayati 30 juz, maka satu keaiban kepada rumah tersebut. Satu yang memalukan. Jadi nak sebut kat sini kan, di tempat lain perjuangannya dah melampaui. Kan di Yaman kita dapati kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang berjuang, dia sebut yang berjuang dengar tunggu aja panggilan-panggilan kebangkitan. Lebih daripada 12,000 tentera dengan kuda dan senjata dah ada di gunung-gunung di Yaman. Macam mana hadis Nabi SAW, akan ada satu kebangkitan dari Yaman. Begitu juga di Syria. Mereka yang hidup dalam keadaan berjuang tadi, masing-masing semua sedang bersedia. Begitu juga yang ada di Palestin. Jadi semua tempat yang Nabi sebut, di Khurasan, Afghanistan, di Iraq, di Yaman, di Syria, di Palestin, semua yang Nabi sebut tempat yang akan kebangkitan, semua telah di-attack, diserang. Tempat yang Nabi tak sebut tapi akan bangkit, ialah dari sebelah timur. Yang ini Nabi tak sebut dekat mana. Tak sebut dekat tanah Melayu ke, dekat Indonesia ke, Nabi tak sebut. Nabi sebut sebelah timur. Ada hadis-hadisnya. Dan menggambarkan kat sini kan, Nabi kata tersurat di sebelah timur, yang tersirat ialah Nusantara. Jadi kita insya-Allah
kan, akan dipermudahkan oleh Allah untuk bangkit. Cuma mesti kita ikut sunnah Nabi, dakwah, tarbiyah dan jihad fi sabilillah. Kena ikut sunnah Nabi. Jadi hidupkan itu insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah. Ada apa-apa soalan apakah? Ada nak tanya soalan? Ada nak tanya soalan? Ataupun ada apa-apa nak tanya? Nak ni. Ada soalan? Apa dia soalannya? Malu? Tak apalah, insya-Allah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Al-Fizmin bin Nazri. Pelajar kita 5. Saya nak tanya, kita kan diambang kebangkitan Islam. Apa kita perlu rasa aizah dengan kebangkitan Islam ataupun kita perlu rasa takut kerana dekat dengan hari kiamat? Baik, insya-Allah. Satu soalan yang baik. Wakil daripada Kota Lima. Alhamdulillah. Kita nak dekat kebangkitan. Maknanya sebut tadi dekat dengan kemuncak fitnah. Kan? Dajjal nak keluar, kiamat nak dekat. Begitu juga kemenangan Islam. Apakah kita patut rasa takut ke? Patut rasa berani ke, suka ke? Yang pertama sekali, anak-anak sekalian, kita nak kena rasa beriman dengan qada dan qadar Allah. Maka segala yang Allah bagi pada kita, hendaklah kita rasa tenang bersamanya. Kita nak rasa suka bersamanya. Kalau Allah bagi kita susah, maka kita nak kena sabar. Sabar tu satu ibadah, satu kekuatan. Kalau Allah bagi kita senang, syukur. Syukur satu kekuatan. Jadi apa pun yang berlaku, kita nak kena sentiasa patah balik pada Allah. Bila kita ingat Allah, Allah yang menentukan, Allah yang berkuasa, maka Allah Ta'ala tentu memberikan satu yang terbaik, tidak zalim, maka kita tenang bersama Allah. Jangan tengok balak bencana tu. Jangan tengok bencana. Tengok siapa yang memberi bencana. Bila kita kaitkan hubungan dengan Allah tadi, melihat dengan mata hati kita, melihat dengan basirah, maka tidak akan ada rasa takut. Tidak akan ada rasa takut. Jadi rasa takut timbul bila kita terputus daripada Allah. Nak ambil SPM, dah dekat dah ni, dah dekat macam mana ni kan. Dekat sangat. Berapa bulan ke SPM? Dekat dah. Kan? SPM macam mana ni, kalau gagal ni kena turun 3 tempat pula, malu contoh kan. Ataupun gagal tak boleh pergi universiti mana-mana kan. Jadi kita nampak SPM ni membebankan. Sedangkan SPM ni hanya salah satu sahaja daripada ujian yang kita kena lalui. Salah satu saja. Salah satu je. Kan? Jadi kalau dia baik, alhamdulillah kita syukur. Kalau dia tak elok, kita sabar. Tapi apa pun berlaku, kita kena usaha maksimum. Sebab Allah perintah usaha. Yang penting usaha. Kan? Tapi takut tak? Tak payah takut. Dajjal nak datang. Takut tak? Pada adatnya mungkin kita takutlah. Tapi pada syaraknya, pada imannya, pada hati kita tak takut. Kenapa? Kita tahu apa yang berlaku ni dengan iznillah, biiznillah, dengan izin Allah. Jadi sebenarnya bila datang benda tu bukan nak menakutkan. Nabi sebut kepada sahabat-sahabat kan. Sahabat-sahabat bimbang. Nabi cerita pasal akhir zaman, seolah-olah aku rasa Dajjal dekat belakang pokok kurma tu. Nak datang dah. Rasa macam gitu, bimbang. Tetapi Nabi bukan hanya menyampaikan tentang akhir zaman hadis-hadisnya. Nabi menyampaikan tentang bagaimana kita kena mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah. Kita nak rasa Allah hebat. Allah lebih kuat daripada Dajjal. Jadi kita tak rasa tu. Bila rasa tu kita tak ada. So macam mana nak rasa tu? Macam mana nak kenal Allah ni? Kita kena banyakkan banyakkan zikrullah, banyakkan Quran, baca macam mana? Baca dalam rangka nak dekat Allah. Nombor 1
Ini proses nak kenal Allah ni, ataupun nak mentauhidkan Allah. Nombor satu, mesti mengagungkan Allah. Apa-apa kita buat dalam rangka nak mengagungkan Allah. Kita baca Quran nak mengagungkan Allah. Kita semayang nak mengagungkan Allah. Kita zikir nak mengagungkan Allah. Nombor satu. Nombor dua, kita nak rasa kita perlukan Allah. Pertolongan dia, perlindungan dia. Maka nombor dua, kita menyerah pada Allah. Kita rasa perlu pada Allah. Kita agungkan Allah tapi kita tak rasa perlu Allah, tidak ada kesan apa-apa. Nombor dua, kita rendahkan diri kita, kita rasa perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita baca tu, kita rasa nak rasa sentiasa menghadap Allah. Yang terakhir, barulah ibadah. Barulah bolehlah ibadah. Ini secara ringkas. Jadi bila kita lakukan itu, baru kita boleh mentauhidkan Allah. Nak belajar ke nak apa, semua belajar bukan sebab SPM. Belajar sebab nak mengagungkan Allah. Allah perintah saya belajar, saya ikut apa perintah Allah. Allah perintah saya makan. Makan pun dalam rangka nak mengagungkan Allah. Allah bagi rezeki, kita ambil, kita makan. Tak bazir-bazir kan. Jadi kita mengagungkan Allah. Kemudian lepas tu kita rasa pula memerlukan Allah. Sebab Allah Maha berkuasa. Lepas tu kita nak rasa bersama Allah. Sentiasa zikrullah bersama Allah. Kemudian nak rasa bertawajuh pada Allah, menghadap Allah. Sentiasa dalam keadaan zikrullah, menghadap Allah. Kita tak boleh dah nak rasa kita ni terlepas daripada Allah. Ma'iyatullah. Barulah lepas tu kita akan ibadah. Jadi ibadah ni dia ada proses dia. Jadi Dajjal datang, Allah buka ni. Nampak Dajjal. Ini Dajjal ni. Ini bukan raja ni. Ini bukan Nabi ni. Ini Dajjal. Sebab dia akan datang dengan sihir. Dia akan datang dengan sihir. Bapak saya cakap kamu Dajjal. Dipanggil bapak daripada kubur. Pak Hamid, katalah nama bukan nama sebenar. Pak Hamid datang sini. Pak Hamid, bapak kita datang. Sesungguhnya aku dah masuk dalam kubur, aku dah masuk alam barzah, aku dah hadapi benda-benda yang dia disebut dalam Quran dan hadis. Sesungguhnya inilah Tuhan, inilah utusan, inilah Tuhan. Tuhan dah masuk dalam badan dia. Tuhan ni, dia mengaku ni Tuhan. Datang jin menyamar, kata Nabi, menyamar sebagai bapa kita, menyamar sebagai ustaz kita, sebagai guru kita. Menyamar, inilah Tuhan, inilah Tuhan. Sembahlah dia. Kata Rasul yang datang tu syaitan yang menyamar. Ni sihir Dajjal hebat. Kamu ada sakit apa? Sakit kaki, sakit buta mata. Dia boleh sembuhkan dengan sihir, dia boleh sembuhkan. Dajjal ni semua hadis sahih ni. Dia datang dengan sihir, dia bukan datang. Kita pula dalam keadaan sakit, dalam keadaan lapar, dalam keadaan takut, dalam keadaan terancam, kita pula macam itu. Dia datang sebagai penyelamat, Jadi masa tu ramai sesat. Bayangkan kita lapar, dia bawa makanan. Tapi syarat makanan mengaku dia Tuhan, mengaku sebagai utusan, sebagai rasul, sebagai Tuhan. Jadi akan sampai peringkat macam tu. Jadi pada masa itu iman yang tidak tertingkat sebelumnya, amal yang tidak tertingkat sebelumnya, maka kata Nabi akan kalah. Sebab tu tarbiyah ni kena berjalan. Ni seperti sekarang ni. Kita sebut tadi, mereka merancang, musuh merancang untuk keluarkan raja mereka tu 2024, 2025. Itu perancangan musuh. Ada fakta-faktanya. Kalau Allah izin, keluar sungguh Dajjal. Kalau keluar Dajjal pada masa itu, kita tak tingkatkan iman kita, tak tingkatkan ibadah amalan kita, tak tingkatkan akhlak kita, maka kita akan tewas pada masa itu. Akan tewas. Iyadzubillah min zalik. Wa iyadzubillah min zalik. Jadi kita nak kena rasa. Sebab tu nak mentauhidkan Allah ni satu proses. Nak meningkatkan iman ni satu proses. Kita kena rasa sungguh-sungguh. Jangan harap dah abang-abang kita ke kakak kita ke cikgu kita, ustaz kita, itu semua merupakan asbab-asbab kita sendiri nak tarbiyah. Jangan harap dah orang-orang nak kejutkan kita. Kita sendiri bangun. Kalau hari ni kita buat muhasabah. Kita dah ada Quran dah baca Quran dah duduk dalam suasana yang salihah, bi'ah yang salihah ni, bi'ah yang tarbawiyah dekat sini. Masih tak boleh nak bangun malam, masih tak boleh nak taubat, masih tak boleh nak menangis atas dosa kita. Dalam keadaan begini ni elok ni, dengan sahabat-sahabat yang saleh, yang salihah,
Keadaan ustaz-ustaz yang baik dengan sistemnya, dengan Quran, masih kita tidak boleh bertaubat kepada Allah. Nak menangis di dosa kita masih terfikir nak buat maksiat, masih terfikir nak buat dosa. Bayangkan kalau Dajjal datang. Di mana kita pada masa itu? Agaknya kita akan bersama dengan orang-orang yang salihin, al-mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah, atau kita akan mengikut dia, wa yazbillah min zalik. Jadi Nabi kata apa? Berlaku 3 perkara yang tidak akan bermanfaat, iman yang tidak ditingkatkan, tidak bermanfaat, amal yang tidak ditingkatkan. Dan 3 perkara itu apa? Yang satu, yang keluar matahari daripada terbit sebelah barat. Yang kedua, khuruj Dajjal, keluar Dajjal. Yang ketiga, dabatul ard. 3 perkara ini keluar, dah tak boleh dah. Dan kalau Allah izin Dajjal keluar sungguh sebagaimana yang dirancang oleh musuh-musuh tadi, maka kita akan tewas. Sebab itulah sementara kita berada dekat sini, hari ini, malam ni, marilah kita bertaubat kepada Allah. Kita menyerahkan hati kita, fikiran kita, diri kita untuk benar-benar duduk di bawah kebenaran Allah, di bawah tarbiyah. Mungkin sakit, mungkin susah, mungkin payah nak kena lawan nafsu kita, nak kena lawan diri kita, susah. Tapi itulah seorang yang berjuang. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang yang berjihad itu orang yang lawan diri dia untuk taat Allah. Nabi satu hari cakap dengan sahabat dia, tahukah kamu apa dia yaumul khalas? 3 kali Nabi sebut, tahukah kamu yaumul khalas? Yaumul khalas? Sahabat-sahabat kata, wallahu rasul alam. Maka Nabi kata, yaumul khalas ialah hari ketika Dajjal isytiharkan diri dia keluar, isytiharkan diri dia. Dalam hadis yang lain, maka orang Islam pecah 3. Yang pertama akan takut, masuk hutan, lari. Maka yang ini Nabi kata binasa. Yang kedua, takut, ikut arus, ikut Dajjal. Lapar, dapat makanan kenyang. Haus, dapat air, hilang kehausannya. Sakit, dapat ubatnya. Sehat, ikut arus saja. Yang ini binasa. Yang ketiga kata Nabi, bila Dajjal keluar, maka ketika itu dia berpaling kepada ahlinya, keluarganya, sahabat-sahabatnya. Mari sini, duduk di belakang punggungnya, kita berjuang. Yang ketiga ini yang Nabi kata, ada di kalangan mereka yang umurnya pendek, syahid akbar, syahid. Ada yang umurnya panjang, Allah akan memberikan kemenangan pada saki baki yang hidup lagi. Maka di mana perjuangan tu? Mujahid. Seorang yang berjihad. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mula dengan diri kita sendiri. Tengok malam ni. Aku ni ada apa? Apa kelemahan aku? Kelemahan aku masih lagi seronok dengan maksiat. Nak kena buang perlahan-perlahan. Kalau tak boleh buang daripada hati kita maksiat, sikap buruk, adab dan akhlak yang buruk yang ada kat kita tu, kalau ada, minta ke Allah. Ya Allah, aku ni masih lagi ada akhlak buruk, aku ni masih lagi malas, aku masih lagi dalam keadaan susah-susah nak beribadah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Minta ke Allah. Kemudian proses diri kita sikit-sikit. Banyak kelemahan yang kita proses, yang kita buang, yang kita perbaiki. Keburukan-keburukan kita kepada kebaikan tadi, maka lagi kuat kita, insya-Allah. Kami di luar sedang berusaha beberapa perkara. Antara masalah yang kita akan hadapi ialah masalah ekonomi. Salah satu yang lain masalah makanan. Saya nak galakkan adik-adik sekalian, berlatih-berlatih buat cucuk tanam sikit. Ada ruang-ruang lagi yang kosong, tanam sikit. Latih-latih hidup dalam keadaan susah. Sebab tahun ni masih lagi ada, tahun depan belum tahu. Saya sebut tadi padi tahun ini Kedah ni. Kita kat Kedah ni kan, Canglu ni Kedah ke boleh? Kedah, orang Kedah cakap ni hasil teruk sangat. Tak pernah 40 tahun yang lepas hasil tak seteruk ni musim padi ni. Sampai ada di kalangan petani yang tak mau menuai. Tak mau tuai padi dia. Tuai itu rugi. Dengan harganya, dengan penyakitnya. Ada penyakit apa yang disebut tadi. Kemudian
Orang yang nak memproses padi pun tak nak ambil padi banyak, ambil sikit. Kenapa sikit? Ambil banyak nanti rosak yang lain sebab ada penyakit. Kena berhati-hati. Jadi sekarang ni dari sudut padi pun dah nampak. Jadi kita tengok sini, wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada kita untuk berhadapan dengan mana-mana ujian-ujian. Tetapi yang penting iman kita, ibadah kita, akhlak kita, kita perbaiki secepat mungkin. Jangan tunggu tahun depan. Ni, malam ni kita bertaubat. Malam ni bangun malam seorang-seorang. Tak payah tunggu ustaz, tak payah tunggu kawan, tak payah tunggu abang-abang kejut. Bangun sendiri, pergi bertaubat, minta ke Allah, ya Allah, aku ada kelemahan, ya Allah, Engkau yang Maha mengetahui apa kelemahan aku, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Minta ke Allah secara langsung, bertaubat dan kemudian perbaiki. Bila kita mula perbaiki, insya-Allah kita membina kekuatan. Ini namanya kita menghaluskan hati kita, kehalusan hati di dalam tarbiyah. Membina akhlak dan membina adab yang baik, insya-Allah. Hari ini sama macam semalam, itu adalah hukuman Allah. Hari ini kita tak khusyuk, semalam pun tak khusyuk. Allah hukum kita. Hari ini tak boleh bangun malam, semalam tak boleh bangun malam. Tak boleh bangun malam tu hukuman daripada Allah untuk orang yang duduk dalam tarbiyah. Baca Quran tak boleh. Hari ni boleh satu muka, besok setengah muka pun susah. Hari ni boleh hafal, besok tak boleh hafal, susah nak hafal. Hukuman daripada Allah. Kenapa? Adalah dosa kita, adalah akhlak adab kita yang kita tak jaga. Jadi kita tengok satu-satu. Kalau Allah tak berikan peningkatan, maka tentulah ada keaiban kita yang menyebabkan Allah tak izin. Maka bila kita tengok yang ini, insya-Allah lama-lama kita akan meningkat. Dan bila datang fitnah yang paling besar sekali, insya-Allah Allah akan berikan basirah kepada kita untuk melihat fitnah itu sebagai fitnah, sebagai ujian yang kita boleh dapat laluinya dengan baik, insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk kita beramal dengan apa yang kita tahu, insya-Allah. Kita baca doa Rabita, insya-Allah mungkin lepas ni ada baca doa. Kita baca doa Rabita sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa thiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التواكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Takbir. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Nur Azman atas ilmu yang disampaikan sebentar tadi. Mana banyak tak ilmu yang kita dapat pada malam ini? Ya. Semua boleh? InsyaAllah semoga kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang beriman dan dijauhi daripada Dajjal. Amin. Baiklah, berakhirnya penyampaian Ustaz Nur Azman pada malam ini, maka berakhirlah majlis kita pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Nur Azman sebentar tadi dapat kita amal dan dapat kita sampaikan kepada masyarakat lain. InsyaAllah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafaratul surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Putri boleh selesai dahulu.